الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Muslimin yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana perintah Allah: hei orang beriman, dan kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan yang kamu mati melainkan berada dalam keadaan agama Islam. Hei orang beriman, dan kamu bertakwa kepada Allah, dan hendaklah kamu sentiasa melihat diri kamu apakah bekalan yang kamu siapkan sediakan untuk menempuh hari kemudian. Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عن آياتنا غافلين. Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran: Sa'asrifu an ayati, akan ada orang-orang yang berpaling daripada ayat-ayat kebesaranku, tanda-tanda kebesaranku. Siapa dia ni? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Mereka yang sombong dan membesar diri di atas muka bumi dengan gaya yang tidak sebenar, dengan gaya yang penuh kebatilan. Apa ada kebatilan yang tidak pernah yang dibuat dengan dianggap sombong oleh Allah Ta'ala dalam ayat? Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Sekiranya mereka melihat tanda kebesaran Allah, mereka tidak akan beriman dan percaya. Wa iyyaraw sabila rusli la yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka melihat jalan-jalan kebenaran, jalan petunjuk, jalan hidayah, jalan penyelesaian daripada Allah dan Rasul, la yattakhidhuhu sabila, dia tidak akan mengambil ini sebagai jalan hidup dia. Dia tidak akan mengambil ini jalan penyelesaiannya. Wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Bahkan apabila dia melihat jalan kesesatan, dia bersemangat untuk mengambil ini jalan hidupnya. Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina. Kenapa jadi macam tu? Kerana mereka ini jenis orang yang mendustakan tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami. Wa kanu an ayatina ghafilin. Dan mereka terhadap tanggungjawab agama, mereka tetap kebesaran tentang kebesaran agama itu mereka buat tak tahu. Mereka hindarkan dan mereka lalai daripadanya. Muslimin dan dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan ini sikap kalau ada pada manusia, sahlah dia orang yang sombong dengan Allah. Orang yang sombong dengan Allah Ta'ala hidup di dunia, mungkin Allah Ta'ala beri ruang kesenangan, tetapi ingat kemudian hari tidak ada sedikit pun ruang kesenangan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan atas dunia kadang-kadang Allah Ta'ala beri di samping hidup. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran: Fadkhulu abwaba jahannam khalidina fiha
Falabi'sa mathwal mutakabbirin. Masuklah neraka Jahannam yang kekal selama-lamanya. Tempat kembali apa? Falabi'sa mathwal mutakabbirin. Itulah tempat kembali seburuk-buruknya bagi orang-orang yang sombong dan musyrik. Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi, Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Buruklah tempat kembalinya orang-orang yang sombong. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bersabda, yaqulullah tabaraka wa taala, Allah taala firman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma adkhaltuhu an-nar. Kebesaran sombong itu adalah selendangku. Kebesaran adalah pakaianku. Siapa yang ambil satu daripada dua ini dan campakkan dia dalam neraka. Alhamdulillah. Allah Ta'ala beritahu, kita ni sepatut dan selayaknya orang yang sentiasa tunduk, tawaduk dengan Allah, kena pada tempat, merasa hina, tak ada apa-apa, lemah dan seumpama. Itulah perasaan yang sepatut dan selayaknya ada pada kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ada ni tidak. Bila disebut kebesaran Allah, manusia itu merasa lebih besar. Mudahnya yang beberapa kali kita dah sebut, bila disebut kebesaran Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siapa kalau dibesar ketika itu? Maka ketika itu kalau ada yang lebih besar daripada Allah, manusia itu telah sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini meletakkan ayat-ayat kebesaran itu diletakkan kepada kebesaran manusia, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambah hati, harap diampun, beribu-ribu ampun yang ayat-ayat itu sepatut dan selayaknya diberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat itu tidak lagi kedengaran, ada tapi jarang-jarang. Tapi kepada manusia, lihat bagaimana kebesaran itu diletakkan, bagaimana kebesaran terhadap makhluk itu diketengahkan, dan bagaimana pula kebesaran Allah Ta'ala diketepikan. Apabila dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa orang satu saf pun tak penuh. Tapi bila dipanggil untuk bola, 8.45 malam bermulanya permainan, pukul 3 dia dah beratur di pintu gate stadium. Tidak seperti mana dipanggil untuk membesarkan Allah. Bola lebih besar, hari ini badminton lebih besar, konsert lebih besar. Beratur itu sebelum daripada waktu. Tapi kenapa tidak kita dengan Allah sebelum daripada waktu? Persoalan yang besar. Sa'id bin Musayyib rahimahullah selama tidak kurang 30 tahun berada di masjid sebelum lagi azan berkumandang. Akhirnya dia memperoleh tauhid dan syahadah sebelum dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, kerana kemuliaan dia mendahului masjid dan azan yang membesarkan Allah daripada segala-gala, daripada urusan kehidupan dia sehari. Allahu Akbar itu kebesaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan kita menghadap Allah Taala, sembahyang menjadi tiang agama. Sembahyang disebut Nabi SAW, awal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-salat. Perkara pertama yang akan dihisab Allah Taala di yaumil qiyamah adalah salat. Ada salat, adalah cerita lain. Tak ada salat, sedekah tak ditanya, puasa tak ditanya, kebaikan dan apa saja bentuk kebajikan tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sembahyang tak ada. Dan sembahyang itu permulaannya Allahu Akbar, usahanya Allah. Tapi kita banyak bersama manusia walaupun tidak dengan perkataan kebesaran, tapi yang merujuk semakna dengan dia. Macam mana tunduknya kita dengan manusia? Kalau dia kata dan datang pukul 3, 2:30 dah terbacul waktu kita. Lebih pada pangsual kita dengan manusia. Tapi bila masuk waktu azan kepada Allah Ta'ala sebanyak 5 kali saja sehari semalam, tak boleh kita awal daripada waktu. Cuba tengok sombong tak kita dengan Allah. Fikir sendirilah. Itu manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Wa fi nafsihi kabir, wa fi nafsihi saghir, wa fi a'yunin nasi 'azim. ومن تكبر وضعه الله وهو في نفسه كبير وفي أعين الناس صغير حتى له أهون من كلب أو خنزير.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tawaduk kerana Allah, barang siapa yang rendah diri kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan tinggikan dia dan muliakan dia. Maka ketika itu dia melihat dirinya kecil dan sebab tak ada, dan mata manusia melihat dia besar, hebat dan segala-galanya sempurna. Kalau dia tawaduk, diri dia akan melihat sentiasa tak ada apa, hina, kecil, tak ada daya, dhaif, lemah dan sebagainya. Dan ketika itu Allah Ta'ala jadikan manusia melihat dia besar, hebat. Sebaliknya Nabi SAW menyebut, barang siapa yang sombong dan besar dirinya, maka dia akan nampak dirinya besar dan hebat, tetapi manusia sekelilingnya hakikatnya melihat dia kecil, sehingga sebahagiannya melihat dia lebih hina daripada anjing dan babi, kata Nabi SAW. Kalau kita nak tadabbur, Nabi kata ada orang tengok kita tahu hina daripada babi lagi. Nabi dan orang tak pernah bohong. Sebab tu Nabi SAW berjaya dalam urusan dakwahnya, kerana di antara sebab tawaduk yang dibawa pergi ke mana-mana. Cara Nabi makan, duduk seperti mana yang kita tahu. Bila ditanya kenapa duduk keadaan begitu, Nabi SAW menjawab, inilah duduk, caranya duduk orang miskin makan. Kenapa? Tawadhu'an billah, tawadhu' pada Allah SWT. Nabi SAW berjalan, mata dan kepalanya sentiasa tengok dan tunduk ke bawah, dalam keadaan badannya condong ke depan ke bawah. Ditanya kenapa? Tawadhu'an billah, tawadhu' pada Allah SWT. Sebab tu tak heran kenapa ramai orang kafir Quraisy tu menganut Islam, kerana sifat ketawadhu'an Nabi SAW. Tawadhu' Nabi, tawadhu' Nabi yang tidak ada tolak bandingnya, sehingga semua orang yang menjadi musuh Nabi SAW tu kadang-kadang menjadi menggigil bila Nabi duduk depan dia. Selain daripada tawadhu'nya Nabi, begitu juga dengan kebenaran yang keluar dari mulut Nabi SAW. Seorang bernama Abdullah ibn Salam, seorang ketua Yahudi rahib di Madinah. Ketika Nabi SAW masuk Madinah, pertama sekali sampai Madinah dalam peristiwa hijrah Nabi ke Madinah, dia mengatakan, lamma qadima Nabi SAW al-Madinata injahala an-nasu ilayhi wa kuntu fi man injahal, falamma tabayyana wajhahu fa'araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadhab. Apabila dia sampai ke Madinah, semua manusia pikirkan dia, berhimpun dan mengelilingi, mengerumuni dia, dan aku di antara yang mengerumuni dia. Dan bila aku tengok muka dia, aku tahu ni bukan muka penipu. Kenapa? Tawadhu'nya Nabi. Sama dia dengan sahabat, tak ada lebih distansial. Kok pakaiannya lebih daripada sahabat yang lain, sehingga diriwayatkan ada orang Madinah tersalah mengatakan siapa Rasulullah sebenarnya. Ada yang mengatakan sebenarnya ni Sayyidina Abu Bakar ni, dia tak kenal nama, tapi ditunjuk Sayyidina Abu Bakar yang sebenarnya yang ditunjuk tu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperbetulkan kepada orang, dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tersalah tu kenapa? Tawadhu' Nabi dengan berpakaian, tawadhu' Nabi dengan pergaulan, tawadhu' Nabi dari hujung rambut sampai hujung kaki. Muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu kita tengok sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tak kisah dengan keadaan miskinnya, tetapi bersalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meletakkan diri ini sandarannya Allah, meletakkan diri ini serba tak ada hanya Allah yang berkuasa atas mereka. Maka kejayaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana meletakkan kebesaran itu yang penuh dan segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Umayyah bin Khalaf, salah seorang musuh Nabi yang terhebat, menjadi penguasa di antara pemuka-pemuka Quraisy, di antara orang yang berkuasa dan berpengaruh di kalangan orang bangsa Arab Quraisy. Dia ni orang yang satu ketika mengasah senjata. Mengasah senjata ketika Nabi SAW lalu depan dia. Dia kata, "Hei Muhammad, ini senjata ni yang bakal akan bunuh kau. Tangan dia akan menggunakan senjata yang membunuh kau." Nabi SAW menjawab. Nabi kata apa? "Hei Umayyah, akulah sebenarnya yang akan bakal membunuh kau." Donga-donga menggigil. Padahal si miskin. Itu tempat
tempat Nabi takabur. Itu tempat Nabi besar diri. Tapak tu kono tempat pada musuh Allah dan musuh agama. Satu riwayat Nabi SAW menyebut, "Idza takabbara alaikum fatakabburu alaihi." Apabila mereka bangga diri dan besar diri kepada kamu, kamu balik bangga diri dan besar diri kepada mereka. Itu kalau sekiranya kawan kono pada tempat seperti mana yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di dalam peperangan Badar, Umayyah bin Khalaf diajak bersama untuk memasuki ketenteraan dalam memerangi tentera Islam dalam peperangan Badar. Asalnya dia tak mau. Kenapa? Dia takut dengan ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar angin daripada kecil sampai kepada kawah badan dia. Tak pernah sedikit satu perkataan pun, satu huruf pun tak pernah berbohong dan berdusta. Umayyah bin Khalaf menggigil kerana seorang yang al-amin, seorang tawaduk, seorang miskin yang dikatakan tak ada apa, yang dikatakan yatim piatu, yang dikatakan gila, yang dikatakan macam-macam penghinaan oleh Arab jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut nama depan orang yang dikatakan hebat menggigil. Menggigil. Akhir dikatakan berbagai-bagai ayat dan perkataan, dia pun nak masuk dalam ketenteraan dalam peperangan Badar, tapi dalam persediaan yang penuh, memakai baju besi keseluruhan badan daripada kepala sampai ke kaki, melainkan sebelah matanya ada satu lubang kecil untuk melihat siapa di depan. Hanya mata saja terbuka, lain semua tertutup dengan baju besi. Mata saja sebelah pula itu. Mata saja terbuka untuk melihat peperangan dengan pedang, dengan kuda yang besar dan hebat. Nabi SAW nampak dalam peperangan itu Umayyah bin Khalaf. Lalu dikatakan kepada orang sahabat-sahabat depan dia, katapi semua. Dan nak menghadap Umayyah bin Khalaf. Lalu Nabi SAW melemparkan anak panah yang kecil dengan lemparan yang serba sederhana. Pergi melayang sampai tepat ke biji mata Umayyah bin Khalaf. Benarlah Nabi SAW mengatakan, sabab kepada kematian kau adalah tangan dan senjata dan. Berbalik kepada ayat kau mengatakan kau akan bunuh dia. Maka matilah dengan penuh kelaknatan dan matilah dengan penuh kehinaan insya-Allah taala Umayyah bin Khalaf yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada sifat tawaduk Nabi menjadi suatu bentuk yang ditakuti oleh musuh, bahkan di sini kita dapat satu pengajaran apa dia? Orang kafir macam tu punya yakin dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kata kau akan mati di tangan dan dia punya yakin sampai menggigil. Dia punya yakin sampai memakai pakaian yang orang takut kepada mati. Macam mana kita tak boleh yakin dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam hari ini? Orang kafir di depan Nabi, cantik muka Nabi itu nampak, cahaya mata Nabi nampak, kebersihan Nabi nampak, ketulusan Nabi nampak, keikhlasan Nabi nampak, segala sifat mahmudah dan yang terpuji itu nampak nyata-nyata oleh musuh-musuh Allah dan musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia katakan dia akan membunuh. Bahkan kita hari ini punya tak yakin, anggap sunnah Nabi itu kadang-kadang macam sampah. Waliyadzubillah. Mana Quran yang kita baca di bawah oleh Nabi? Mana hadis yang kita amalkan dituntut dari Nabi? Persoalan inilah manusia hari ini yang dikatakan sombong. Berbangga dengan cara hidup barat, berbangga dengan cara hidup yang tidak beriman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bangga bawa dirinya kita, sombongnya kita, dan nyata-nyata yang disebut Allah Taala berlaku kita pada kita hari ini. Apa yang disebut Allah? Wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Kalau dia melihat tanda kebesaran kami, dia tak mahu nak percaya. Wa iyaraw sabilal rusdi la yattakhiruhu sabila. Kalau melihat jalan kebenaran, jalan hidayah, jalan agama, jalan Quran dan hadis, la yattakhiruhu sabila. Dia takkan ambil jalan ni. Wa iyaraw sabilal ghayy yattakhiruhu sabila. Tapi melihat jalan kesesatan, jalan kemungkaran, jalan kemaksiatan, ini kita bayar tu kata dia. Bayar juta-juta tak apa. Jangan bayar ribu tak apa. Bankrupt negara tak apa. Kalau kemungkaran yang kita utamakan. Gila dah manusia ini. Tak pegang Quran, tak pegang hadis. Hari ini lebih tahu bila berbicara tentang agama, berribut. Dia katakan begitu dan begini. Nak menyampaikan kebaikan, nak memperbetulkan apa yang salah, rakam, abai report. Tak
sampai 2 pagi tak ada apa-apa. Konsep tu yang patut kalau ikut kata Islam, tu tarik soal siasat yang tu. Pasal buat kemungkaran, benda yang tak benar dan sesat di sisi agama. Ambil tu soal siasat. Ni yang cerita pasal Quran di soal siasat, cerita pasal hadis di soal siasat. Apa nak jadi? Apa nak jadi? Nak tunggu bala, tunggulah. Wa'iyadzubillah. Manusia sampai ke tahap tu Allah sebut dah dalam Quran, tapi tak sodak lagi. Walhal kadang-kadang yang tak sodak kupiah atas kepala, sahabat atas kepala, jubah di sarung labur. Ada permainan ini semua untuk digunakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, perbuatan ini menunjukkan tanah kuncinya kepada Allah dan Rasul. Wa'iyadzubillah. Muslimin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita mikir masa depan kita, bukan setakat ada dunia. Masa depan dalam hidup. Macam mana kita nak tampuh sampai masa depan dia mahsyar. Semua orang telanjang bulat. Di kepala kita paling sejongkar saja dengan matahari, merentangi ke surga dengan gaung neraka di bawahnya, titian sirat. Dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam pada mata pedang, dan dilingkari dengan pengait dan penyangkut-penyangkut yang untuk memberi untuk mencangkuk kaki manusia berjatuh ke gaung neraka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam satu hadis sahih dari Imam Bukhari, kadang-kadang yang jatuh tersangkut masih lagi bergayut dengan titian sirat dan diselamatkan oleh sedekahnya, diselamatkan oleh sembahyang sunatnya, diselamatkan oleh puasa sunatnya, diselamatkan oleh amal kebajikan yang banyak sebagai satu modal ketika dia hidup untuk dibawa. Titian sirat penyangkut kaki itu sentiasa ada untuk menyangkut kaki manusia. Memang ramai yang tersungguh, memang ramai yang tersangkut kakinya, tapi disebut dari Nabi SAW, ada di pada kalangan umatku yang selamat, diselamatkan dengan perkara-perkara yang disebut tadi. Sama-samalah kita mikirkan masa depan kita. Kita mengharapkan pertolongan Allah, kita mengharapkan pengampunan Allah, kita mengharapkan redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sekali-kali kita sombong dan bangga. Jangan kita rasa kita sombong dengan sebab duit yang ada sikit, dengan sebab ada kekuasaan dan kedudukan, dengan sebab apa saja bentuk keduniaan yang boleh kita sombongkan. Di sisi Allah Ta'ala itu kecil namanya, dan tidak ada satu pun yang boleh kita tebus untuk memperoleh syurga besok di yaumil qiyamah, melainkan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua daripada kalangan orang yang diberikan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين، وفقنا لطاعتك أجمعين، وتب علينا وعلى المسلمين، واغفر ذنب من يغفره. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin dan rahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa dirahmati dan tetap diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari Jumat yang jadi sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah: Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang beriman, hendaklah kamu bersalawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر بن الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنهم اجمعين. وارض اللهم عن ساداتنا اصحاب رسول الله اجمعين والتابعين وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كشمير، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في شيشان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في افغانستان، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في تايلاند، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في بلادنا في كل مكان يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسالوه من فضله يعطكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sahabat kosong, kosong di hadapan, lurus ikut di hadapan, jatuhkan saf ikut turun ke semua. Alhamdulillah, salam kata turun itu semasa orang tua. Alhamdulillah, salam semuanya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله الله